أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم أما بعد. Yang saya hormati para imam, para bilal, pengusi, timbalan pengusi, EJK Masjid, EJK Surau, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang Allah rahmat sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah membuka dan juga memberikan kudrat untuk kita berjalan ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, yakni ibadah solat subuh berjemaah. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita bertakbir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, satu lagi sifat yang seharusnya kita syukuri adalah sifat istiqamah, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Kata ulama, sesiapa yang berada dalam majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, alhamdulillah, Allah juga telah memakbulkan doa-doa kita yang telah kita doa pada 3 bulan yang lepas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang mana kita telah lepas pada Rajab, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah lepas, Allah telah memakbulkan doa kita pada Sya'ban, alhamdulillah telah lepas kepada Sya'ban. Dan alhamdulillah pada saat ini, ketika ini, selepas subuh ini, pada 12 ke 13 hari, itu pun confirm mereka dah, 13 Ramadan. Hari ini alhamdulillah Allah balighna, telah menyampaikan kita pada 13 Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memakbulkan doa-doa kita. Dan antara doa yang paling mustajab adalah doa ketika Ramadan ini. Dan perbanyakkanlah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan Ramadan ini untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah kita buat pada 11 bulan yang lepas. Saya yakin, saya percaya semua di antara kita, termasuk saya yang tengah bercakap ni pun juga ada melakukan dosa, tuan-tuan. Kullu bani Adam khata', setiap kita ni semua melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik kesalahan itu kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ramadan ini Allah berikan seluas-luasnya untuk kita tadah tangan ke langit nak mengharapkan doa itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan kewajipan untuk kita berpuasa ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam, itu ayat 183, betul Imam? Ayat 186. Kalau kita lihat bawah sikit, Allah sebutkan wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib.
Masih lagi Allah menceritakan bab untuk kita berpuasa. Dan apabila hamba-hambaku yang bertanyakan kepadamu wahai Muhammad mengenaiku, katakanlah fa inni qarib. Allah akan dekat dengan kita Ramadan, tuan-tuan. Kalau kita nak tamsilkanlah, kalau kita dekat dengan orang-orang yang tertentu ni, biasanya dapat syafaat sikit. Baik dengan tu imam, kan, baik dengan fungsi masjid, fungsi surau, dapat sah depan duduk sebab ada syafaat. Baik dengan bos, dapat melangkah tinggi. Baik dengan orang besar, dapatlah syafaat. Di projek ke apa juga pun dapat syafaat kalau dekat. Di antara kita nak minta ayah dengan mak duit pun, kita biasanya rapat dengan mak sikit, dapat lebih sikit dengan mak sebab dekat. Sampai cakap tu sampai, tak perlulah kita nak melaung-laungkan, sampai. Maka Allah janjikan fa inni qarib, sesungguhnya aku, yakni Allah dekat dengan kita pada bila Ramadan, tuan-tuan. Maka mohonlah apa jua pun kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dah 13 Ramadan ini dah masuk fasa yang kedua. Maghfirah. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, sama ada dosa yang kecil, apatah lagi kalau dosa-dosa yang besar. Saya yakin bahawa tuan-tuan pun tidak terlibatlah dosa-dosa yang besar itu. Cuma kita risau kod-kod dosa-dosa kecil ini yang terlepas pandang untuk itu. Maka inilah ruang. Dan juga Allah janjikan ujibu da'watid dan iza da'an, dan aku akan memperkenankan doa. Aku akan perkenankan permohonan orang yang berdoa. Allah sebutkan terima dulu doa. Jika engkau berdoa, izada'an, jika engkau minta. Kita ni kalau biasa mohonlah dulu, kan? Mohonlah dulu, barulah kita akan fikirkan nak dulu ke tak. Ni tak, aku akan beri dulu, makbulkan dulu jika engkau berdoa. Kan lain ayat tu, kan? Allah ni maha pemurah. Tak apa, aku berilah dulu, dengan syarat kena minta lah, tuan-tuan. Dan Allah sebutkan lagi falyastajibu li wal yu'minu bi, maka engkau kena ikutlah, kena ikut seruanku ini, dan juga kena beriman lah. Juga kena buat benda yang baik-baik. Al-amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kena buat benda yang baik, tinggalkan perkara yang mungkar ini. Maka Allah telah janjikan bahawa Allah akan memperkenankan doa-doa kita. Dan dalam hadis yang lain kan Nabi sebutkan salasatun la turaddu da'watuh, 3 golongan yang Allah tidak akan tolak doa mereka ini. Yang golongan yang pertama sekali yang Nabi sebutkan, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehinggalah ia berbuka puasa. Tuan-tuan, saat ini tuan-tuan berada dalam masjid dan surau, masjid berniat itikaf lah, dan berada dalam satu majlis ilmu dalam rumah Allah ketika Ramadan. Tuan-tuan, perbanyakkanlah doa saat ini. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Rumah besar-besar lah, semua orang dah bistari semua besar-besar, maka dah rumah kereta besar, semua besar dah, tuan-tuan. Apatah lagi saat-saat akhir ini, saat-saat umur kita yang semakin senja ni, tuan-tuan. Maka yang tak lain yang tak bukan adalah mengharapkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdal lagi, ketika kita nak berbuka puasa, berdoa. Ini juga kadang-kadang kita lepas pandang hal-hal yang bersangkut paut dengan saat-saat Allah nak memakbulkan. 5 minit sebelum berbuka, berdoa. Dan doa di antara suami isteri ni, di antara suami isteri juga mak dan juga ayah, doa yang agak-agak makbul, doa ayah ke doa mak, tuan-tuan? Agak-agak lah. Doa suami ke doa isteri?
Kan? Kalau kita imam ni memang suamilah sentiasa berdoa imam. Kalau Ramadan ni tuan-tuan, bagi isteri kita berdoa, bagi mak yang berdoa. Duduk semua kan, mak berdoa. Kan doa ibu yang paling mustajab daripada doa ayah. Nabi sebut 3 kali ibu, bapa sekali. Buat tak buat? Lepas pada ni maklah berdoa. Jangan doa masa Arab, doa masa Melayu pun tak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kami ketika kami tiada nanti, ya Allah. Berilah kejayaan kepada anak-anak kami, ya. Dan juga termasuk doa juga kepada suami, ya Allah, permudahkanlah suamiku mencari rezeki-rezeki yang halal, tetapkanlah imannya, setialah kepada aku seorang. Contoh kan? Berdoa tuan-tuan, sebab doa ibu ni mustajab. Doa ketika itu kan, berilah ruang kepada isteri kita. Dan sebab ketika lain, bulan-bulan lain, sukarlah ini doa, tadah tangan. Sebab kita yakin bahawa atas kesalahan-kesalahan, kan juga dalam hadis yang biasa para asatizah kita yang duk baca hadis daripada Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, nescaya Allah akan mengampunkan. Cuma dalam hal ini tuan-tuan, kita risau kod ada juga kekangan yang menyebabkan doa-doa kita ni kadang-kadang kita lihat, mengapa Allah tak memakbulkan doa-doa aku ini walaupun Ramadan. Itu yang cuba kita bermuhasabah sikit. Ada tak ada benda-benda yang kita lakukan yang kita tak tahu? Sebab Nabi sebutkan, kalau kita antara hadis, kalau kita buka hadis yang ke-6, hadis yang ke-10 yang disusun oleh Imam An-Nawawi, hadis 40, hadis yang ke-10 yang hadis yang berkenaan dengan doa-doa yang ditolak. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tu baik, maha baik. Allah tak akan terima melainkan orang yang baik-baik saja. Maknanya ambil benda yang baik, pekerjaan yang baik, yang dapat jiran yang baik, dapat bos yang baik, tengok benda yang baik-baik, semua perkara yang baik-baik ini. Seperti tuan-tuan perempuan, tuan-tuan haji puan-puan, orang yang baik-baik, maka Allah akan terima. Yang tak baik Allah tak akan terima. Dan Nabi baca ayat Quran, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malus solih. Wahai para rasul, makanlah benda yang baik-baik dengan beramal solehlah. Dan ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Nabi juga baca ayat, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, kitalah makanlah, ambillah, manfaatlah benda yang terbaik. Bukan setakat yang halal, yang terbaik Allah sebutkan. Yang halal ni semua orang dah faham dah tuan-tuan, yang dah memang membesar daripada sekolah kafah dulu diajar apakah yang halal, apakah yang haram. Nabi Allah nak sebutkan orang Islam kena ambil yang terbaik. Dan sesiapa yang ambil yang terbaik inilah antaranya disebut sebagai orang yang bersyukur. Kemudian Nabi sebutkan lagi, thumma dzakara rajulun, so datang seorang lelaki yutifana safar, dalam keadaan yang bermusafir, yang kusut masai rambut. Hadis ini hadis yang biasa kita dengar. Yang mudu yaidahi, yang tadah tangan ila sama, yang tadah tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, yang nak mengharapkan doa itu dimakbulkan. Tapi Nabi kata apa? Kan semua doa, semua kita berdoa mengharapkan Allah akan memakbulkan. Ya, Allah akan makbulkan, cuma cepat lambat, sama ada dalam dunia dan juga Allah makbulkan di
di akhirat nanti Allah akan memakbulkan insya-Allah. Cuma Nabi pesan, kalaulah wa mat'amu haram wa mashrabu haram, makanan kamu tu haram, minuman juga kamu tu haram, wa malbasu haram, pakaian kamu juga haram, wa guziya bil haram, apa juga yang membawa kepada yang haram, tuan-tuan. Dia tak buat, dia tak minum arak, cuma dituang arak. Saya dulu bila kami buat operasi buffet Ramadan, mana-mana hotel tempat yang tulis buffet Ramadan, kami akan cek masuk, termasuk di kelab, disco. Disco adalah peluang untuk saya masuk disco. Kalau tak sebab tu memang tak pernah masuk dalam tempat pub siang hari ya. Dan ada orang Islam yang bekerja di kelab yang disco ni, dan saya beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab salam, dan saya kata puasa ustaz, kita orang Islam. Bagus. Tapi di saat itu memang ada orang bukan Islam, Cina, India, okeylah, siang hari, tapi dia pun ambil arak, tuangkan arak. Kerja dia menuangkan arak pada siang hari orang Islam. Ada, tuan-tuan. Dan dia merasakan bahawa yang haram itu minum je. Kan, mungkin orang dia tidak mendapat pencerahan, tak dapat ilmu tentang yang Nabi kata, la'anan Nabi SAW fil khamri asyarah. Nabi melaknat 10 golongan orang yang terlibat dengan arak ni. Asirha wa mu'tasirha, orang yang perah, minta diperahkan, wa hamiluha, orang yang membawa, wa syaribuha, orang yang minum, orang yang menuangkan, minta dituangkan. Semua ada 10 golongan. Termasuk orang yang kerja dia promoter. Sebab arak ni memang kita lihat bahawa rantaian dosa arak, madalla ila haram fa huwa haram. Masuk juga kita lihat ada orang-orang Islam kita yang menjadi ejen, kan, yang mempromosikan tempat-tempat yang dikenali, bila sebut nama dikenali sebagai nama arak, tempat arak, kan. Macam kita lah pergi ke luar negara, kan, ini pun nasib baik PKP ramai lah, kan. Kalau tak semua berada di luar negara ni, kan, nasib baik PKP, ya. Orang yang pergi ke luar negara kadang-kadang dia beli satu benda yang menjadi souvenir bagi dia. Yang saya tengok ramai orang duk pergi beli mana-mana tempat negara. Dia pergilah ke Indonesia, ke Singapura, Australia, New Zealand, China ke Tanzania ke, dia akan cari mana Hard Rock Cafe, kan? Bukan nak minum arak dah, dia akan beli baju, dia beli mak. Hard Rock Cafe ni tempat apa, tuan-tuan? Tempat minum, kan? Ke tempat lagu nasyid situ. Semua orang kenal. Maka kita membeli Hard Rock Cafe baju. Maka bila kita pakai tu, orang tengok, apa orang ingat? Orang ingat Allah ke orang ingat apa, tuan-tuan? Tanpa kita sedari bahawa kita juga menjadi ejen-ejen kepada orang. Tengok, orang baca, orang tengok tempat tu, orang akan ingat benda-benda yang maksiat. Jangan, tuan-tuan. Ini yang disebut sebagai waghuzya bil haram. Dia tidak berjudi, ya, memang pun Allah sebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu risun, kan, arah judi memang najis. Saya tak judi, ustaz, saya berlakon iklan gaya judi ya. Macam yang kita risau kok bahawa Allah tidak akan memakbulkan doa-doa kita. Apatah lagi yang menjadi perang saraf kepada orang-orang bukan Islam ni, sebab dia dah tahu dah kita ni memang kuat semangat kita. Jangan duk main-main bab Islam, marah, tuan-tuan. Orang buat iklan sebagai marah.
apatah lagi Ramadan. Memang. Dan kejayaan peperangan orang Islam, kita lihat zaman-zaman sahabat, zaman Rasulullah, bila perang Badar berlaku pada 2 Hijrah, bila menang? Ramadan. Dengan 313 orang Islam lawan 900 orang kafir musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal. Menang ketika bila? Ramadan. Sebab semangat. Perang Khandaq menang. Banyak lagi peristiwa termasuklah juga pembukaan kota Mekah berlaku pada bila? Ramadan. Termasuklah Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam peperangan salib itu ketika bila? Ramadan. Nak sebutkan Ramadan ini kuat jiwa, kuat semangat. Kita ni agak-agak perang apa tuan-tuan? Berperang dengan siapa pada Ramadan? Kan? Nak angkat senjata? Nak suruh buat 20 rakaat pun payah. Bukan kata tak kuat, kuat tuan-tuan, memang kuat. Saya tengok kalau saya duduk kadang-kadang pergi ke Masjid Kerai itu kan, saya tengok ramai dalam Ramadan ini ada grup pergi masjid dah duduk kayu basikal. Ramai je. Sangkaan baik saya, oh dia ni memang buat Ramadan, buat sembahyang tarawih lah. Sangkaan baik saya. Husnuzon saya begitulah. Ramadan. Bulan lain tu ala kulihat tak apalah. Bulan dalam Ramadan juga ramai. Berpeluh-peluh sihat ustaz, sihat, alhamdulillah sihat, baguslah. Tapi apa kiranya Ramadan ini berhentilah seketika. Atau hormat pada Ramadan. Ke orang naik cycling ni, orang pakai jubah dah. Dia pakai tight ke tiup? Tiup. Tight. Yang sendak kan. Boleh tengok tuan-tuan. Sama ada lelaki perempuan sama. Kuat memang kuat. Yang duk hiking hari-hari kan. Duk panjat Bukit Melati. Sini ada jemaah masjid buat. Ada jemaah masjid buat rombongan panjat Bukit Melati. Baguslah. Bagus bukan tak bagus. Ya, cuma bila nak panjat ke atas tu, nak kena tengok ke atas, tengok. Ya Allah. Yang duk pakai yang tight, tiup macam-macam dah tuan-tuan. Bukan tak bagus, sihat. Yang duk panjat jogging naik tangga Batu Cave tu panjat naik 99 naik. Tapi belum tentu lagi boleh naik 2 anak tangga masjid lagi. Tuan-tuan. Nak kuat, tapi zaman dulu makan banyak tak? Mana ada makan macam kita sekarang. Maka oleh kerana itulah antara kekuatan yang ada adalah wifi direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata yang merupakan wifi direct. Kita ni tuan-tuan, hari ni zaman sekarang, kalau tak ada wifi tak boleh hidup kita. Semua orang nak online wifi. Dan kita akan marah, apa wifi terputus-putus, sekat-sekat, kita marah. Tapi kadang-kadang kita tak menghiraukan wifi connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam masa yang sama ada orang yang cuba memutuskan wifi ini. Memutuskan. Sebab tu kerap juga saya sebutkan di mana jua bahawa dalam bab makanan ini dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat, yang seharusnya kita kena faham. Sebab tu seorang lecturer, seorang author di Harvard University, orang Yahudi, namanya John Naisbitt, dia menulis dalam majalah Megatrend tahun 2000, zaman milenium. Sebab dia juga membaca sejarah bagaimana semangat orang Islam. Dia kata nak perang dengan orang Islam ni tak boleh dah, nak gunakan senjata tak pernah menang pun.
Sebab kuat semangat syahid ni itu kuat. Kita yakin bahawa kita bila kita korban mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah, syurga, maka kita akan hantar, kita akan ubah persepsi orang Islam ini dengan cara 3F. Sebab dia baca juga hadis yang Nabi sebutkan, wa ma ta'amu haram, wa ma syabu haram, wa ma albasu haram. F yang pertama-tama sekali yang disebutkan dan juga menjadi satu modul dalam Majlis Ulama Indonesia MUI ini, disebutkan juga tentang food ini yang menjadi kriteria utama untuk nak memutuskan wifi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu benda yang haram. Haram ni ulama sebut ada dua, haram li zatihi, sebagaimana yang Allah sebutkan hurimat alaikum maitatu waddamu wal khinzir, itu semua orang dah tahu dah. Kadang-kadang tuan-tuan kita risau yang haram liroi, haram disebabkan benda yang lain. Inilah kalau kita lihat saban hari media memaparkan tentang bagaimana orang-orang Islam yang ditangkap, yang disyaki rasuah, orang Islam, orang lelaki itu yang lelaki tak berapa makbul, bagilah isteri kita doa. Dan kalaulah ini juga dianggap sebagai benda itu, memang kita beli air itu, kita beli roti john itu memang halal, tapi duit yang kita perolehnya itu dengan kaedah cara kita bekerja juga perlu dilihat semula. Apatah lagi hari ini kita lihat kaedah yang dihantar adalah supaya kita ni juga banyak makan. Dia akan create sesuatu menu yang menyebabkan kita akan rasa sedap, kita akan rasa nak banyak makan. Itu memang dia punya fungsi dia akan create menu Ramadan. Menu Ramadan ni sepatutnya kita banyak baca Quran, sedekah, banyak buat amal-amal yang soleh kan. Dah menu Ramadan ni bagi dia dah ada 30 menu untuk 30 hari. Saya tengok tu orang dah hantar WhatsApp 30 menu tuan-tuan, 3 untuk 30 hari. Sebab apa? Nak makan, nak perbanyakkan makan, maka dia akan create. Apatah lagi kalau kita lihat buffet Ramadan pada hotel. Ada hotel yang buat 5,000 menu Ramadan tuan-tuan. Masuk RM99.90 per pack. Berebut orang, habis tuan-tuan. Kita tengok tu habis menu, booking habis. Sini Movenpick kan, ada kebetulan ada satu program. Saya tengok penuh, penuh juga kami ni. Kajian okey lah, penuh. RM78 penuh. Dan juga menu memang banyaklah tuan-tuan. Dan juga kita akan ambil sebelum buka tu memang dia ramailah yang duduk round sebagainya, round pinggan besar kan, dah ambil semua, duduk tengok sahabat kita, kau ambil mana tahu tak ada pinggan, ujung balik ambil kan, ambil. Sebab apa? Nak banyak makan, dan banyak makan ini juga merupakan satu musibah yang Nabi ingatkan bahawa inna aktsarun nas syib'an fid dunya wa aktsarum ju'an yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi ingatkan bahawa ramai di antara kita yang kenyang di dunia tetapi dia lapar di akhirat. Tuan-tuan nak kenyang dunia ke nak kenyang akhirat? Semua orang akan jawab nak kenyang akhirat. Sebab duk tanya dalam ceramah agama, semua jawab begitu kan. Macam juga orang kata bahawa dalam bab makan ni dia ada yang lazat, dia ada yang berzat, dia ada yang berkat. Kalau saya tanya sekarang tuan-tuan, semua akan jawab yang berkat lah ustaz, sebab duk tanya dalam ceramah agama. Kalau saya duk tanya ketika nak tawaf bazar Ramadan, nak cari roti john haji, nak cari
Berarti John yang sedap, yang lazat ke, yang berzat ke, yang berkat? Jawapan dia yang lazat lah tuan-tuan. Bukan tak boleh, tetapi dalam hal ini juga menjadi sesuatu perkara yang akhirnya kita akan rasa lemah badan, kita nak berjihad, nak beramal soleh tu dia akan berat sikit. Sebab tu nak buat 20 berat. Bisa tengok WhatsApp tu, apa sebab berat? Sebab pakai kain plekat gajah duduk, berat sikit. Ulah. Maka dalam hal ini orang ke Islam kan kerap, tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajar kita nak jaga kesihatan. Sebabnya sepatutnya puasa itu sihat. Sumu tasihu, puasa itu sihat. Tapi saya lihat, jumpa dengan kawan geng-geng doktor ni, ramai juga orang yang sakit ustaz. Sebab tidak ikut kehendak bagaimana kaedah untuk kita makan. Bila kita sakit, menyebabkan kita akan rasa berat dan juga ujian untuk melaksanakan ibadah. Sekarang ni saya berada di KKM sekarang, kan? Dan juga ada juga kita pegawai-pegawai kader JAKIM ini yang berada di hospital. Dan ramai orang Islam yang bila sakit berada di hospital, perkara yang sukar untuk dilakukan ialah beribadah, solat. Dan bila kita tanya balik, dia akan memberikan pelbagai alasan. Nak ambil wuduk jauh, payah, arah kiblat kata tak ke arah kiblat ustaz. Dia akan jadi satu cabaran yang cukup kuat bila Allah uji kita dengan sakit. Sebab tu Nabi sebutkan, kami satu kaum yang bila makan tak pernah sampai kenyang. Juga istilahnya kena berhenti sebelum kenyang. Kita macam mana kita? Budaya orang Melayu, tuan-tuan. Budaya orang Melayu. Biasanya kita akan sebutkan kalau nak makan, sila tambah, sila makan, sila tambah, sila makan sampai kenyang. Sebab tu saya tak berapa setuju sangat bila hotel dan juga tempat-tempat yang buat offer per pack, kan? Offer maknanya sepala RM100. Tulis makan sampai kenyang. Kita akan masuklah makan sampai kenyang. Itu sunnah ke punah, tuan-tuan? Ya? Punah. Yang sunnahnya apa? Kena ingatkanlah kepada anak-anak kita, kepada jemaah-jemaah kita, sila berhenti sebelum makan, betul? Sila berhenti sebelum kenyang. Sila berhenti sebelum kenyang. Agak-agak kalau kita sebutlah begitu, orang datang rumah kita, lepas pada tu dia nak datang tak? Tak datang lah. Kedekut punya tu imam, contoh. Sedangkan itu adalah budaya dan juga sunnah yang diajarkan oleh baginda, sebab nak mengekang apa yang disebut sebagai perkara yang haram yang kita tak tahu ni. Haram digoreng, haram disebabkan benda yang lain, disebabkan oleh pembaziran. Dan juga akhirnya kita takut bahawa disebabkan perbuatan itu, doa-doa kita itu Allah tidak akan terima. Apatah lagi kalau kita makan yang jelas hukumnya itu adalah benda yang haram. Bukan setakat benda yang haram, benda yang syubhah yang cukup banyak lagi ni. Yang Nabi ingatkan, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Di antara yang halal yang haram banyak perkara-perkara yang syubhat. Ulama hadis menyatakan bahawa yang main point yang Nabi nak sebutkan bukan yang halal yang haram itu, tapi yang Nabi nak sebutkan adalah banyak hari ini perkara-perkara yang syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu ni. Ramai, tuan-tuan. Hakikat yang kita kena terima adalah dalam industri halal, dalam industri makanan hari ini, kita kena terima bahawa dia adalah disediakan oleh orang bukan Islam.
Memang pun tuan-tuan, mana ada orang Islam yang boleh claim saya buat semua Islam? Kalau ada, beritahu saya. Kalau setakat buat nasi lemak tu, ialah itu pun juga beras, kita kena ambil orang bukan Islam juga. Dan orang Islam hanya terlibat dalam end produk akhir. Bahan-bahan ramuan ini kebanyakanlah orang bukan Islam. Dan bila orang bukan Islam, dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat juga, yang seharusnya kita kan kena ambil sya'na dalam bab ini. Dan hari ini makanan-makanan, barang gunaan, kosmetik yang kita gunakan bukan lagi berasal dari sumber yang original. Banyak yang sintetik, kan? Macam juga hari ni orang duk bincang tentang meat without animal, daging tanpa haiwan. Ada juga daging kultur, termasuk jugalah yang disebut sebagai daging babi yang sintetik. Kalau daging babi yang sintetik tu bagaimana boleh kita makan? Sebab dia adalah bukan yang original, dia yang sintetik saja. Sebab hari ni memang hakikatnya nak cari yang original tu agak sukar. Ialah bukan setakat makanan, nak cari orang original pun juga sukar. Yang ada depan saya ni yang ori ni. Ada yang kata, ustaz, kita naklah menjadi lelaki sajati. Wallahu a'lam pula dah. Macam-macam orang nak sebut sekarang. Dan macam juga yang sering kali saya sebutkan soal kata bahawa macam oren, kan? Oren, dia hanya rasa macam oren. Pandan, dia hanya rasa macam pandan. Baru ni bincang apakah hubung kait dia. Sebab dia apabila dia buat yang babi yang sintetik, boleh makan ke tak boleh makan. Juga perasa babi, boleh makan ke tak boleh makan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebab dia nak uji kita ni tuan-tuan. Apakah pandangan kita tentang benda yang asalnya najis, tetapi bila dimodified sikit, boleh makan kau. Sebab dia bukan dibuat daripada bahan-bahan yang haram, bahan-bahan yang halal. So kalau kita nak makan perasa babi, boleh kot, boleh. Macam mana? Ulama-ulama tazkiyah. Kalau nak kata haram sebab nama dia babi, kalau tuan-tuan masuk bazar Ramadan, ada tak yang tulis di situ jual anjing panas? Ada tak? Ada je? Hotdog ya. Hotdog ya, dia takkan tulis ni, kan? Yang tu kita makan tak? Makan. Kalau hotdog makan, takkanlah hot pig atau juga pork flavor tak boleh makan. Sama je tuan-tuan, najis mughalazah belaka. Maka kita akan rasa confused, boleh tak boleh. Ini yang juga antara yang Nabi sebutkan, wa bainahuma umurum mustabihat, banyak perkara-perkara yang syubhah. Itu belum lagi soal kata emulsifier, stabilizer, color, gelatin yang kerap orang duk sebutkan. Ini soal kata bab nama je. Maka dalam hal ini orang dah tak rasa sensitif berkenaan dengan benda-benda yang asalnya najis ini. Dah menjadi budaya, ustaz. Uruf ni dia ada uruf yang sahih, uruf yang fasid. Uruf yang sahih, yang benar, yang ikut sunnah, yang ikut Al-Quran. Uruf yang fasid, uruf yang bertentangan dengan Islam. Sebab tu perkataan-perkataan yang macam, yalah, kalau Ramadan ni dia akan ada kuih yang pelik-pelik keluar. Kuih yang pelik-pelik dia akan keluar ketika bila Ramadan. Kuih yang paling menjijikkan sekali, kuih apa? Tuan-tuan, kuih yang paling menjijikkan sekali,
Tai itik tak? Ada jual tai itik. Macam mana? Kalau itik tahu, malu itu tuan-tuan. Kuih yang paling seksi sekali apa? Ya? Puteri mandi. Jangan duk bila tuan-tuan. Kan? Sah tak sah puasa kita ni. Kuih yang awet muda. Seri muka Seri muka. Kuih yang paling warak sekali tuan-tuan. Ketayak. Kan ada yang kata apa? Pocik serban, aku pandailah. Kuih yang paling menggerunkan bagi orang lelaki ni, kuih apa tuan-tuan? Paling menakutkan bagi orang lelaki. Batang buruk. Jangan dah tuan-tuan. Kena ubah budaya tu. Benda yang kita nak masuk dalam mulut kita ni mesti yang baik-baik. Allah sebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah sebutkan wa yuhillu namun thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'is. Allah menghalalkan ke atas kita benda yang baik-baik dan Allah mengharamkan ke atas kita benda yang disebut al-khaba'is, al-khabisat, benda yang menjijikkan. Ini kena ubah tuan-tuan. Kita risau bila kita tak ubah budaya ini. Orang akan lihat orang Islam ni suka benda yang pelik-pelik. Dan saya pernah lihat orang buat aiskrim dalam bentuk buat macam tai. Tak dalam mangkuk, buat macam tai. Cedok sikit aiskrim, halal dia kata. Bahan ramuan halal. Halal ke tak? Saya juga pernah tengok, bukan di luar, di Malaysia, orang yang duk buat cha kuitiau, mi Bandung letak dalam bekas mangkuk tandas. Pernah tengok? Bukan tandas yang digunakan, tandas air baru tuan-tuan. Tandas baru angkat tak ni, kan? Tandas. Mangkuk tandas. Duduk pun juga atas mangkuk tandas. Agak-agak nak makan tak? Tuan-tuan, orang yang baik-baik tak apa, tak makan. Orang yang sekarang style makanan yang hipster, makanan yang pelik-pelik, yang rare, dia akan cari. Dulu tertarik kita duk makan, kita duk minum dalam gelas biasa. Sekarang dan tin susu. Tin susu yang digunakan tu, tin yang dah buang susu, dia masuk balik dalam bekas tu, tertarik minum direct. Sedangkan bekas tu juga bekas yang dah digunakan sebagai hipster. Dan apatah lagi makanan-makanan Jepun, makanan Korea yang masih lagi mengekalkan dengan nama-nama asalnya, seperti ramen, tonkatsu, makanan-makanan Korea. Tuan-tuan, saya ada buat satu video sebab bila PKP dulu ni kan, tak ada kerja, cuti duduk rumah, buatlah satu channel YouTube saya lah, Ustaz Amri Halal. Bukan masuk yang lain tu haram dah. Oleh kerana dah memang orang kata Ustaz Amri mana, Ustaz Amri Halal, tak apalah. Saya upkan lebih kurang dalam 150 YouTube saya lah dalam itu. Dan saya buat 10 menu di Malaysia yang bersumberkan sumber babi. Kan? Termasuklah nama hamburger, beef bacon, bak kutih, ya, bak kutih. Sebab bak tu direferkan kepada nama babi. Menu bak kutih, bak kutih kan, babi. Kalau bakso macam mana? Jawa. Bak juga kan? Bak juga, sama je tuan-tuan. Sebab tu saya bukan kepada penjual bakso, tukar nama tuan-tuan. Kepada sup berbola daging, mengapa perlu mengekalkan dengan nama-nama itu? Sebab bak juga. Kalau anda Google bakso, dengan keluar sup berbola daging ayam, daging lembu, daging babi juga. Sebab bak. Sebab itulah kalau bak kutih memang nak mohon Allah, memang tak lepas lah. Dia kena tukar pada cikutih baru lepas. Chicken. Tukar. Termasuk makanan Korea, tonkatsu.
Kan style anak-anak kita kan. Sekarang ni order online. Kadang-kadang daripada Jepun, daripada Korea sampai. Dan dia masih lagi mengekalkan dengan nama tonkatsu, asalnya sumber babi. Kita tak rasa apa. Bila saya up tu lebih kurang view dia lah dalam, saya ingat sekarang ni dah baru dah 400,000 betul lah. Dan komen-komen tu, oh ustaz, tak boleh ke? Lama dah saya makan. Sebab trending tuan-tuan, trending. Yang inilah yang cukup kita risaukan, bahawa keadaan-keadaan yang sebegini yang menyebabkan juga doa-doa kita ni Allah tak akan makbulkan. Apatah lagi campur dengan F yang kedua tentang fashion ni tuan-tuan. Hari ini banyak fashion ala E. coli yang hampa gas, yang vacuum pack. Tuan-tuan masuk ke bazar Ramadan, adakah semua orang berpuasa ketika itu? Termasuk orang yang menjual pun. Tengok macam tak puasa dah. Dengan pakaiannya. Betul, elakkanlah juga membeli daripada orang yang fasik, bukan orang kafir. Orang kafir kita boleh beli, tuan-tuan. Kita boleh makan makanan yang dijual yang dibuat oleh orang bukan Islam, asalkan ianya halal. Yang Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 198 itu. Allah sebutkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, termasuk orang bukan Islam sekalipun, makanlah. Ya? So Allah sebutkan buy halal first, bukan buy Muslim first. Tak ada istilah BMF. Dan Al-Quran sebut BHF. BMF ni ke mana tak? Boleh aulawiyah. Yang kedua barulah BMF. First sekali BHF, buy halal first dulu yang Allah sebutkan. So dalam hal ini juga aulawiyat dia kena carilah juga yang dibuat oleh orang yang tidak fasik, tuan-tuan. Kita ni kalau kita masuk ke bazar Ramadan nak cari pau, contohnya pau, satu pau yang dibuat oleh Mak Cik Timah. Mak Cik Timah ni orang yang baik, yang pakai tudung elok-elok, tak buka aurat, syariah compliant. Tapi pau Mak Cik Timah ni tak sedap. Tak sedap pau Mak Cik Timah. Sebelah gerai Mak Cik Timah, Cik Timah. Cik Timah punya pau sedap, tuan-tuan. Gebu pau Cik Timah. Tapi Cik Timah orang yang fasik, orang yang tak tutup aurat, pakai pun pakai yang sendak-sendak. Kita yang masuk bazar Ramadan ni, tuan-tuan, nak cari yang mana? Nak cari yang pau Cik Timah ke Mak Cik Timah? Yang sedap ke yang berkat, tuan-tuan? Nak beli yang mana ni? Ikhlas, tuan-tuan. Macam Cik Imam tak apa jawab lah. Semua yang kata yang sedap lah ustaz. Kita kata begitu. Islam kata orang yang tidak fasik, barakah, keberkatan. Walaupun tak sedap sekejap je, tuan-tuan. Inilah yang cukup kita risaukan. Apatah lagi kalau kita terlibat yang direct konsum benda-benda yang disebut sebagai benda-benda yang haram ini, yang mana ayul lahmin nabata minal haram fannar aula bi. Setiap daging yang tumbuh yang membesar dengan sumber yang haram ni, tuan-tuan, maka Nabi kata fannar, maka nerakalah yang paling layak. Kan, sebab kalau silap makan masuk dalam api neraka, walaupun dalam Ramadan sekalipun, tuan-tuan. Kan kita disunatkan berdoa, Allah mabarik lana fi Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan sebelum nak makan, berkat dan juga api neraka, minta jauh. Kita lepas buka minta api ni. Lepas buka cari apa dulu? Cari api dulu. Lepas buka cari api. Tu juga cek baliklah. Cek yang dia cek balik, adakah api ini antara penyebab doa-doa kita ni diterima atau mereka ditolak. Tentang wukuf, kan? Siang hari saya tak isap wukuf, ustaz. Puasa.
Itu yang confirm fatwa mengatakan ianya adalah haram. Kok mana pun. Sama ada gazet ke tak gazet itu lain cerita. Hukum tetap hukumnya adalah haram. Kerana ianya memudaratkan, membazir. Kan sampai kena buat kempen. Sepatutnya tak payah kempen dah. Benda tu benda yang confirm dah. Yang jelas dah. Termasuk juga kajian yang pernah dibuat oleh saintis Belanda mengatakan ada hemoglobin dalam puntung ukuk, darah babi dalam puntung ukuk. Dan juga saya pernah tanya kepada orang yang pernah bekerja di kilang ukuk dulu. Shah Alam, kenal di kilang ukuk dulu kan? Dia kata, Ustaz, sebelum ukuk ni digulung, sebab tu dia agak wangi sikit. Sebelum diisap, dia tak tengok bau agak wangi sikit. Sebab sebelum digulung dia akan spraykan dengan ram. Ram ni apa? Ram ni adalah jenis arak yang dibuat daripada perahan air tebu. Kalau air tebu yang tuan-tuan beli tu tak minum peram, dia akan berbuih adanya alkohol, yang tu dinamakan sebagai ram, RUM, ram. Termasuk juga ram digunakan dalam koktail bagi orang perempuan yang nak beli punch fruit yang biasa tu, yang kita buat dengan ais tu. Kalau nak beli punch fruit ini, kalau ada tulis ram, memang ianya adalah benda yang najis walaupun tidak memabukkan. Sebab itulah penting kita nak kena cari yang ada logo halal tu. Walaupun dilihat tak mabuk pun Ustaz, dah ini akan memberikan juga akan memberikan kesan kepada doa-doa kita tadi. Jadi kalau kata yang nak isap ukuk tu boleh, bukannya tak boleh tuan-tuan, boleh. Cuma saya minta carilah rokok yang ada logo halal. Carilah sampai dapat. Kalau ada, hisap. Kalau ada. Kalau tak ada, jangan ada. Okay. Itu juga antara perkara-perkara yang boleh saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan sekalian berkenaan dengan adakah Ramadan ini Allah memakbulkan doa-doa kita ini. Kena cek, yang dicek balik. Bukan setakat tuan-tuan, saya pun juga kena begitu, supaya Ramadan ini menjadi tempat untuk kita nak membersihkan diri dengan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu merupakan wifi direct kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada wifi ni tuan-tuan, maka kita tak boleh hidup. Kalau orang yang bekerja di Putrajaya duduk sini, kalau tertinggal wifi ini tuan-tuan, agak-agak pusing balik ke tak? Pusing balik, sebab tak boleh hidup tanpa wifi. Kalau kita tertinggal wifi, agak-agak pusing balik tak? Dah naik Grab lah tuan-tuan. Sebab ramai orang yang pegang tangan wifi ini lebih lama daripada pegang tangan wifi. Sebab ramai wifi dia duduk dalam wifi. Kena hati-hatilah kepada orang perempuan. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik adalah kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.